Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang. Apa khabar hari ini? 15 Jun 15 Jun hari Rabu, hari Khamis. Kita bersama lagi di FB Live di kemasukan BPKP JPT. So FB Live rasmi bagi bahagian kemasukan pelajar IPTA. Jadi saya mungkin masih menunggu ramai lagi chatters ataupun viewers di FB kemasukan BPKP JPT. So mungkin ramai yang tertunggu-tunggu apakah yang akan saya sampaikan petang ini. So bagi rakan-rakan saya yang berada di seluruh negara yang masih lagi berada di bilik mesyuarat, saya mohon mereka bersabar untuk kita menyelesaikan perkara-perkara yang sepatutnya kita laksanakan untuk kita buat tindakan yang kita telah janjikan, seperti mana kita sedia maklum kita telah buat menutup permohonan pada 2 Julai yang lepas. Jadi insya-Allah kita telah cuba untuk selesaikan dan kita janjikan. So saya harap ramai viewers yang ada kat sini dah ada tanya soalan kat sini dah ada tanya so boleh buat soalan hajat, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dapat apa yang dipohonkan. Okey, kita telah berjumpa di Abdillah sebelum ini. Jadi insya-Allah hari ini bagi meraihkan calon-calon dan ibu bapa yang sibuk bertanya bilakah keputusan UPU akan keluarkan. So jadi tujuan saya ke udara pada petang ini adalah untuk bertujuan untuk menyampaikan dua maklumat penting kepada semua pemohon lepasan SPM 2020 yang seperti mana kita sudah sedia maklum fasa yang berkaitan dengan permohonan dan kemaskini telah pun lama ditutup, telah pun tamat dan berakhir pada 2 Julai 2021 jam 5 petang. So hari ini pada 15 hari bulan, so saya ingin menyatakan bahawa kenyataan media telah dikeluarkan oleh unit komunikasi korporat KPT pada hari ini. So pada 16 Julai 2021 bermula jam 12 tengah hari, iaitu esok, pemohon-pemohon boleh mula membuat semakan hebahan keputusan bagi mengetahui sama ada pemohon berjaya atau tidak ditawarkan program-program berdasarkan pilihan pemohon dan akan berakhir pada 26 Julai 2021. So berakhir maksudnya setuju terima pada 26 Julai 2021. So kita akan buka kita akan buka hebahan ni untuk pemohon-pemohon semak mulai jam 12 tengah hari esok. So pemohon boleh juga melayari laman URL so tak semestinya pergi ke Putrajaya tapi boleh melayari di laman URL yang kami sediakan. So ada dua kaedah, satu semak melalui URL di http://jpt.utm.my, so boleh ke Johor Bahru, boleh juga ke utara Semenanjung di jpt.uum.edu.my, atau boleh juga ke Sarawak jpt.ums.my, dan boleh juga lagi jauh ke Kepulauan Borneo di Sabah di ums.edu.my, dan juga boleh ke Pantai Timur di jpt.umt.edu.my. Semua boleh semak di sini So insya-Allah kita dah buat pengesahan dan juga tawaran. So Cik Bakar Ali nak buka balik Temuduga, maknanya itu dah nilah kena tunggu tahun depan So insya-Allah kita telah buat persiapan dan juga selesai program-program yang dipohon semasa fasa permohonan dan juga fasa pengemaskinian. Semakan juga boleh dibuat melalui aplikasi UPU Pocket yang mana pemohon boleh muat turun daripada Play Store bagi Android dan juga Apple bagi Play Store pengguna Apple App Store dia. So maknanya boleh membuat semakan hebahan dan tempoh setuju terima tawaran bermula daripada 17 hingga 26 Julai. So maknanya besok ada 2 hari mulai pada 17 hingga 26 Julai setuju terima
tawaran akan dibuka. So selepas 26 Julai tidak ada lagi setuju terima diterima. So calon mesti membuat sama ada menerima atau menolak tawaran. Okey. Itu dua perkara yang saya nak sampaikan. So semakkan ni poster yang kita sediakan. So mulai 16 Julai besok 12 tengah hari sehingga 25 Julai jam 5 petang. Jam 5 petang. Tempoh setuju terima 17 hingga 26 Julai. Okey, itu tempoh-tempoh yang kita buka. So kita tak buka sepanjang masa. So kita harap calon-calon yang telah memohon, yang telah membuat pengemaskinian, yang tidak membuat apa-apa pilihan juga boleh menyemak. So kita ada juga calon-calon yang tidak membuat pilihan. So semakan boleh dibuat melalui aplikasi UPU Pocket. Itu sangat mudah. Okey. Itu semakan URL. Jadi Puan Ila daripada Politeknik, selamat maju jaya buat adik-adik lepasan HPM yang akan semak keputusan esok. So apa pun keputusan dapat so maklumat lanjut boleh layari laman sesawang yang saya telah sebutkan tadi, laman web, dan jangan lupa untuk membuat pertanyaan di Polisisi nombor WhatsApp 019-868-3738 ataupun layari laman web JPPKK ambilan at mohe.gov.my. Okay, stay safe everyone. Okay, itu daripada Politeknik. So ini poster yang kita telah hebahkan. So jangan tanya lagi bila UPU punya keluar keputusan. Jangan minta hari ini. So kami akan juga berkongsi data sikit, maklumat nanti saya akan kongsikan dengan semua pemohon-pemohon untuk kita beritahu kaedah. Seterusnya, sebagaimana yang kita sedia maklum dalam sesi taklimat sebelum ini yang disampaikan oleh pegawai-pegawai BKPA juga daripada JPT, pemohon-pemohon yang tidak menekan butang setuju terima atau menolak program yang ditawarkan sehingga tamat tempoh yang diberikan, cara automatik dikemas kini sebagai menolak tawaran. So dia punya keputusan tengah-tengah, terima pun tidak, tolak pun tidak. So kita apabila tamat tempoh tu, kita kategorikan sebagai menolak tawaran untuk memberi peluang kepada calon-calon lain yang membuat rayuan. So untuk makluman semua juga, fasa rayuan juga akan dibuka serentak dengan fasa hebahan keputusan. So bila kita buka hebahan, automatik rayuan terus dibuka. Tapi untuk setuju terima, dia akan bermula pada keesokan harinya. Untuk pemakluman semua, fasa rayuan juga akan dibuka serentak dengan fasa hebahan keputusan kali ini, iaitu mulai 16 Julai 2021, iaitu besok jam 12 tengah hari sehingga 26 Julai 2021 jam 5 petang selama 11 hari. Okay? Kita harap tarikh-tarikh ini diambil perhatian oleh semua calon. So menunggu lama adalah satu penyiksaan. So saya harap dengan diumumkan keputusan hebahan pada besok 16 Julai 2021 mulai jam 12 tengah hari, boleh layari dalam laman URL yang saya telah berikan tadi, juga boleh melayari UPU online untuk semak keputusan. So mana-mana URL boleh, tidak ditumpu di satu tempat saja. Hanya pemohon yang gagal dan mendapat tawaran program sijil saja, saya ingatkan sini, yang tak dapat tawaran dan juga yang mendapat tawaran sijil sahaja boleh membuat rayuan melalui UPU online bagi kemasukan ke universiti, awam dan juga politeknik. Permohonan rayuan boleh dibuat melalui portal UPU http /upu@mohe.gov.my. Itu adalah laman rasmi UPU. So manakala pemohon yang ingin membuat rayuan ke college community dan juga institusi latihan kemahiran awam adalah melalui institusi tersebut dan bukan melalui UPU online. So bagi program diploma, asasi dan sebagainya, boleh membuat rayuan di laman rasmi ataupun portal rasmi upu.mohe.gov.my. So kena ingat kena ingat benda ni.
So kalau tak ingat, boleh repeat ataupun boleh lihat semula dalam FB Live rasmi ataupun Facebook rasmi UPU pada bila-bila masa. So kita hebahkan poster-poster ini, poster rayuan UPU online lepasan SPM. So kalau dapat pilihan pertama, tak apalah, alhamdulillah itu yang diinginkan. Tapi kalau dapat pilihan ke-12, pilihan diploma dan sebagainya, so tidak boleh merayu. Yang boleh merayu hanya yang mendapat program sijil ataupun yang tidak mendapat apa-apa tawaran. Sebarang pertukaran antara universiti dan sebagainya, pertukaran suka sama suka dan sebagainya, nak inginkan kampus di belakang rumah ataupun sebagainya, tidak akan dilayan. So keputusan tawaran adalah muktamad. Okey, terima kasih Muafakat Eman Rasyan Parit juga bersama kita UPNM. Saya sangat berminat, semua orang minat lah nak masuk universiti. Okey, memandangkan perintah kawalan pergerakan, so di Putrajaya ni dikenakan perintah pergerakan, perintah kawalan pergerakan masih dilaksanakan dan telah digantikan dengan Pelan Pemulihan Negara PPN. So BKPA juga tidak terkecuali daripada mengikuti peraturan ataupun melaksanakan peraturan tersebut dan mengambil inisiatif berterusan di mana talian hotline. So talian hotline, ambil nombor ni, so kalau nak telefon boleh tanya tapi jangan drag telefon tu lama-lama sangat supaya memberi ruang kepada orang lain untuk bertanya juga. So talian hotline kami kita akan divertkan, kita akan alihkan ke pegawai-pegawai kami yang berada di rumah yang work from home, sentiasa memberi layanan ataupun jawapan kepada pertanyaan-pertanyaan. So ambil nombor-nombor ni, so talian hotline kami telah ditukar buat sementara, digantikan dengan talian divert call seperti yang tertera di skrin ataupun saya bacakan 0388706765, 0388706769, 0388706121, 0388706829, 0388706751 dan yang terakhir adalah 0388706774. So boleh telefon nombor ini, insyaAllah waktu pejabat, pegawai saya akan menjawab soalan-soalan yang berkaitan, hal-hal yang berkaitan dengan kemasukan lepasan SPM. Bagi lepasan SPM, bagi lepasan SPPM, kita tunggu dulu. Bagi kita selesaikan bagi program-program lepasan SPM dulu. So semak di URL yang diberikan. So seterusnya ini nombor-nombor telefon yang kita buka untuk pertanyaan yang berkaitan dengan kemasukan pelajar lepasan SPM. Okey, seterusnya adalah antara capaian-capaian ataupun maklumat-maklumat yang boleh didapati dari mengenai kemasukan, iaitu di Facebook seperti mana saya sebut tadi, Facebook rasmi UPU adalah kemasukan @bpkpjpt. Boleh juga pertanyaan mengenai maklum balas di jpt.mohe.gov.my/maklum balas. So dalam UPU online portal kita ada link itu. Boleh email kepada kita upu@mohe.gov.my, melalui Instagram kita kemasukan BKPA, dan kita ada robot kita yang bercakap sentiasa boleh menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan kemasukan, iaitu UPU chat. So boleh layari mana-mana untuk maklum balas, email dan juga UPU chat. Jadi pada calon-calon yang berjaya, saya ucapkan tahniah. Cuma satu pesanan saya, kalau ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah, jangan lupa untuk daftar MUET. So jadilah seorang pelajar yang bersedia lebih awal untuk mengambil MUET. Okey, satu saja pilihan yang akan diberikan oleh UPU. Saya yakin ramai yang ada kat sini petang ini bertanya sebab mereka nak pilih antara matrikulasi atau asasi ataupun diploma. Okey? So, pilihlah antara satu. Tapi pesanan saya, jadilah orang yang bertanggungjawab ataupun seorang warga negara yang bertanggungjawab untuk memilih satu dan memberi ruang kepada pelajar ataupun calon-calon lain untuk mereka juga mendapat tempat di pengajian tinggi. So, kalau rasa boleh dapat matrikulasi di Melaka, rumah dekat Masjid Tanah, so itu adalah lebih baik daripada program-program yang lain yang mungkin dihantar lebih jauh daripada Masjid Tanah. Itu contoh saya. So contoh saya untuk sahabat saya
saudara Ayub yang berada di Pengkalan Balak, Melaka. Okey, itu mungkin sedikit sebanyak. So pesanan saya kepada semua calon-calon yang akan menyemak hebahan besok. Jadi saya harap buat keputusan, kita tak buat tindakan ataupun waktu tempoh yang singkat. So ada masa sehingga 26 ataupun 25 hari bulan untuk membuat setuju ataupun tidak bersetuju menerima tawaran. So bagi yang tidak berjaya, dia bukanlah satu pengakhiran. InsyaAllah ada lagi tempat-tempat yang ditawarkan kepada mereka yang menerima dua tawaran. Jadi saya banyak menerima pertanyaan So bila UPU nak hebahkan, jadi mereka nak pilih antara matrikulasi atau diploma ataupun asasi di peringkat UPU. Okey? So pilihlah antara satu, kita dah bagi tarikh. So sekarang kita merayu pula kepada calon-calon supaya berilah jawapan secepat mungkin supaya rakan-rakan yang lain tu dapat tempat yang ditinggalkan oleh calon-calon. Sama ada tempat tu ditinggalkan di bahagian matrikulasi atau tempat tu ditinggalkan di universiti awam. Jadi saya merayu kepada calon-calon yang telah diterima, lebih kurang dalam 129,800 calon yang ditawarkan dalam tempat-tempat yang program-program yang ditawarkan di peringkat universiti, di peringkat JPPKK, di peringkat ILKA. Jadi pesanan saya satu lagi bagi calon-calon yang berjaya, saya mungkin nak berkongsikan sikit dengan Puan Mastura Muhammad Khalid semalam dalam saya punya FB Live bersama kumpulan Prihatin Sokmo semalam menyatakan bahawa bagi calon-calon dalam kategori B40 jangan jadikan masalah kewangan tu sebagai satu halangan untuk mendaftar di universiti. So apabila mendapat tawaran setuju terima di peringkat universiti yang mana besok akan dibuka, so terus ke laman web www.ptptn.gov.my, tengok apakah waran pendahuluan pendidikan yang boleh dipohon untuk mendapatkan bantuan keuangan sebelum membuat pendaftaran di universiti. So jangan lupa untuk layari laman web www.ptptn.gov.my untuk mendapatkan perbelanjaan waran pendahuluan pendidikan, yang mana dalam borang UPU yang awal tu, masa permohonan tu, adakah calon-calon menandakan tik setuju ataupun tak setuju. So kalau setuju, insya-Allah bantuan sebanyak RM1,500 akan dikeluarkan melalui Bank Islam sebagai persediaan untuk menyambung pengajian di peringkat diploma dan sebagainya. So itu saja pesanan saya. InsyaAllah saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan UA daripada Perlis sampailah ke Sabah, juga rakan-rakan daripada Putrajaya di Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community yang sentiasa memberikan sokongan dan kerjasama kepada saya untuk menyelaraskan kemasukan pelajar-pelajar ke universiti, juga rakan-rakan daripada institusi latihan kemahiran awam yang sama juga menawarkan program-program di peringkat sijil dan diploma. Juga tidak lupa kepada kementerian-kementerian yang bersama saya, yang mungkin daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, Cik Hashidan daripada bahagian matrikulasi KPM sebagai berkongsi data untuk memastikan bahawa calon-calon yang ditawarkan matrikulasi juga kami nampak, dan supaya mesti boleh nampak sama ada calon ini memilih matrikulasi ataupun memilih peringkat universiti. Juga kepada Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, Yayasan Tenaga Nasional, juga pada tulang belakang kami iaitu bahagian pengurusan maklumat Kementerian Pengajian Tinggi yang sentiasa membantu kami dalam pemprosesan data menghampiri 260,000 calon yang membuat permohonan bagi sesi kemasukan 2021-2022. Juga bagi rakan-rakan saya yang saya tak dapat sebutkan di sini, daripada Perlis, daripada Pulau Pinang, daripada Perak, rakan-rakan di Yayasan Sultan Azlan Shah, rakan-rakan daripada Kumpulan Prihatin Sokmo,
rakan-rakan daripada Majlis Guru Kaunseling Pulau Pinang, rakan-rakan daripada Parlimen Masjid Tanah, daripada Don Senaling yang saya sempat bersama, juga rakan-rakan daripada Pahang, ahli Parlimen Paya Besar, juga rakan-rakan di Yayasan Terengganu, di Kelantan, di Johor, juga rakan-rakan di Sarawak, Pusat Asasi Universiti Malaysia Sarawak, juga rakan-rakan daripada UMS yang sentiasa memberi sokongan, juga sahabat saya yang sentiasa like kepada program saya ini, itu Sir Ryan daripada Kota Kinabalu, dan juga rakan-rakan yang saya tak sempat nak sebut nama. Terima kasih di atas sokongan dan juga sokongan dan juga kerjasama yang telah diberikan, sehingga insya-Allah besok selesailah haibahan dan juga mungkin calon-calon akan mendapat pilihan-pilihan yang mereka inginkan dan mereka impikan. Dan pesanan saya, jadilah seorang pelajar yang terbaik, mempunyai iltizam ataupun semangat untuk menjadikan pembelajaran di universiti sebagai satu wadah dan juga untuk boleh mengubah kehidupan, corak kehidupan dan keluarga kita daripada satu tahap ke satu tahap yang lebih tinggi. Itu saja daripada saya, insya-Allah. So daripada soalan-soalan ni saya rasa banyak yang dah menjawab soalan-soalan itu. Cuma besok kita akan ada satu tawaran. So pilihlah antara tawaran yang ditawarkan di peringkat universiti ataupun asasi, sama ada nak memilih ke universiti atau nak memilih ke matrikulasi. So insya-Allah itu saja daripada saya. Mungkin banyak yang soalan-soalan. Memang satu je dapat, pilih 12, pilih satu. So tak payah nak pilih banyak-banyak. So itu saya rasa daripada dulu dah kita bagi tahu. Kita bagi 12 pilihan, kita tak bagi 12-12. Kita bagi satu, nanti kita nak susun susah. So itulah saja harapan saya, supaya harap trafik okey besok. Besok trafik Alia. Tak, kalau nak trafik tak jam, boleh pergi Sabah, boleh pergi Sarawak, boleh pergi UM. So besok trafik tak sangkut-sangkut. Apa tu Cik Faizal, Assalamualaikum. Syabas dan tahniah Cik Wahid dan tim UPU. Okey, terima kasih Datuk Faizal kalau tak silap saya. Ini adalah tugas dan tanggungjawab kami untuk menyampaikan maklumat dalam keadaan PKP. Kita tak boleh bersemuka, kita tak boleh bertemu, tapi insya-Allah kita bertemu di peringkat maya ini. So saya ada lebih kurang 8 minit saja lagi. Mungkin saya boleh baca soalan-soalan. Saya ingin mempromosikan bagi calon-calon yang tidak mendapat tempat. So saya suka untuk mengingatkan trik dan teknik dia supaya boleh memohon di peringkat diploma politeknik dan seterusnya. Okey, ini pesanan daripada PTPTN. So mungkin puan alamak, saya terus lupa nama. Makluman kepada semua pelajar yang ingin memohon pinjaman PTPTN, sila daftar akaun SSPNI terlebih dahulu bagi mempermudahkan urusan permohonan pinjaman anda. Pembukaan akaun SSPNI secara online, minimum deposit pembukaan RM20 sahaja. Untuk pembukaan secara online, jom klik link di bawah. So ada link di bawah tu. So pergi saja dalam website PTPTN tu, boleh klik link itu. So menabunglah di SSPNI Plus. Saya sentiasa menabung. Saya ada 2 akaun untuk anak saya, satu SSPN, satu SSPNI Plus. Dan insya-Allah kalau ada rezeki dia ada cabutan bertuah yang itu. Tapi bukan itu matlamat saya untuk saya masuk SSPN itu, tapi adalah untuk tabungan anak saya yang berada di tingkatan 3 sekarang ini dan mungkin berada di kuliah secara PDPR. Okey, kita tengok ambilan minta urus dia klik pada ambilan JPPKK. Saya nak promosikan lagi. Okey, hebah keputusan permohonan kemasukan ke Politeknik dan Kolej Komuniti sesi 1 2021-2022. Kita bagi lepasan SPM 2018-19 dan 20 permohonan melalui PU online semakkan keputusan mulai 16 Julai iaitu besok. So boleh tengok linknya itu. So jangan lupa bagi lepas lulusan sijil yang diterap oleh MQA dan lulusan sijil kemahiran Malaysia tahap 3 dan sebagainya. So boleh layari laman sesawang policc.gov.my. So boleh dapatkan maklumat lanjut. So promosi antara
agensi yang menawarkan tempat yang terbanyak juga adalah daripada Jabatan Pengajian Politeknik, Jabatan Pendidikan Politeknik dan juga College Community. Okey, itu saja. Saya harap rakan-rakan daripada majlis guru kaunseling dapat menyebarkan maklumat-maklumat mengenai heban ini bagi mereka yang kawasan yang agak terjejas ataupun kurang capaian internet, mungkin boleh menelefon kawan-kawan untuk melihat, menyemak bagi pihak rakan. So semak tak ada masalah, bagi saja nombor kad pengenalan dan terus klik berjaya ataupun gagal. So kalau gagal tu mungkin boleh terus buat bantu untuk buat rayuan. So ini tanya, anak saya dah dapat matrik. So anak saya dapat matrik kena jawab sendiri Kami tak boleh jawab apa-apa. Kita cuma kalau anak puan mohon UPU, kita akan hebahkan sama ada dapat universiti atau tak dapat. Kemudian buatlah pilihan. So kalau tak boleh buat pilihan, malam ni buat solat istikharah, pilih yang mana satu. So bagi mereka yang ditawarkan UiTM, mungkin UiTM akan ambil masa 2 hari untuk membuat penempatan. So saya nak ingatkan bagi calon-calon yang memohon ke institusi UiTM, mereka adalah tertakluk kepada seluruh kampus yang ada di Shah, bukan di Semenanjung, di Malaysia. So hadapilah cabaran ataupun jawapan daripada UiTM yang mana program-program itu adalah bertaburan di seluruh Malaysia. Jadi kalau kalau tak nak jalan jauh, so mohonlah universiti-universiti yang ada negeri-negeri, Universiti Malaysia Kelantan, Universiti Malaysia Terengganu, Universiti Malaysia Pahang, Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Jadi dia berada di negeri masing-masing. Universiti Malaysia Perlis, dia tak akan berubah, tidak ada kampus di luar daripada Perlis. So kalau UiTM, dia adalah tertakluk kepada semua negeri yang ada di Malaysia, daripada Perlis hinggalah ke Sabah, dan mungkin program-program ataupun kampus-kampus yang ada di bandar ataupun di bandar-bandar tertentu. Okey, itu saja untuk saya pada hari ini. Saya yakin ramai yang bersama kita pada petang ini telah mendapat maklumat. So saya tengok sikit full screen tak. Okey, yang ini cuma slide. Okey, terima kasih. Tak ada masalah. Okey, komen saya banyak. So mana yang saya boleh baca? Mana tadi? Tahniah Cik Wahid daripada tim UPU, Cik Samsuri Saad. Okey, Dr. Samsuri, terima kasih juga kerana menjemput saya dalam FB Live bersama kumpulan kelab Persatuan Ibu Bapa Guru-Guru di Melaka. Okey, masa yang ditunggu-tunggu insya-Allah akan tiba. Okey, Cik Faizal Muhammad Ruslan telah komen sini jauh perjalanan, luas pemandangan. So harap-harap Cik Faizal, mereka yang berada di Semenanjung, kalau boleh kampusnya, bolehlah kampus di Semenanjung. Itu harapan saya. Tapi apapun kita serahkan kepada pengurusan ataupun bahagian pengambilan UiTM untuk menentukan kampus-kampus yang sesuai bagi calon-calon yang memohon program bagi UiTM. Okey, itu saja. Kenapa program bertemu guru dipilih sebelum keputusan SPM? Itulah masa yang kita ada, Win. So kalau kita nak pilih program selepas keputusan SPM, kita tak cukup masa untuk kita hebahkan besok. Itu dia. Sebab tu kita dah bagi tahu awal pada kaunselor dan juga kepada kementerian yang kita akan laksanakan program bertemu duga seawal bulan Januari hingga bulan April. Kita tamat peperiksaan bulan Mac. So kita telah laksanakan program bertemu duga daripada bulan April, Mei, Jun, 3 bulan. Jadi itulah masa yang kita ada untuk bertemu duga. So itu saja, mungkin saja. Okey, yang lain tak ada. Saya juga berterima kasih kepada semua yang ada mengikuti program ataupun live saya pada petang ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada pegawai-pegawai saya yang sentiasa pada bila-bila masa saja FB Live, bila-bila masa saja kita buat forum dan sebagainya. So insyaAllah kami belajar daripada kelemahan PKP dulu tahun 2020 yang mana saya bersiaran daripada rumah. Alhamdulillah tahun ini dia agak berbeza sedikit. So insyaAllah doakan kami diberi kekuatan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini demi untuk
memastikan bahawa tidak ada warga negara yang tercicir daripada pendidikan tinggi. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa dan tertutur kata yang tidak kena bagi semua. Mungkin ini Abila saya yang terakhir. Mungkin tahun depan saya tidak lagi bersama dengan di sini. Mungkin saya akan tamat perkhidmatan saya, tapi apapun sehingga pertengahan tahun depan saya masih berada di sini. Tapi kalau hebahan mungkin untuk tahun depan mungkin bukan saya lagi. Itu saja untuk saya dari pejabat bahagian pengurusan kemasukan pelajar IPT ataupun BKPA ataupun lebih dikenali dengan nama UPU. Itu saja daripada saya. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah di lain siaran. So bagi yang berjaya tahniah, bagi yang tak berjaya jangan putus asa, ada borang rayuan yang boleh dipohon. Insya-Allah dia lebih baik daripada tawaran-tawaran yang sebelumnya. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih.